Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Bertemu lagi kita hari ini di sebuah channel yang teragung di bumi ini, Mekanika Malaysia. Hari ini kita nak cerita pasal 10 undang-undang yang pelik tentang undang-undang trafik ni. Tapi sebelum itu, jangan lupa guys, subscribe, tekan lonceng. Aduh, kereta bau busuk lah. Macam mana nak hilangkan bau busuk ni gunakanlah McLean Auto Plus. Boleh menghapuskan bakteria dan juga virus. Boleh menghilangkan bau dan juga membersihkan udara di dalam kabin. Macam mana dia berfungsi? Menghasilkan oksigen aktif. Alah, dia macam oksigen semula jadi tu. Nak beli? Gunakan kod Mekanika 916 dapat promosi 20%. Jadinya RM351.20. Air Surface Sterilizer plus docking harganya RM479.20. Selain 20% diskaun, dapat percuma cartridge berharga RM90. Percuma penghantaran seluruh Malaysia. Percuma. Tarikh promosi bermula daripada 16 September sehingga 30 September. Macam mana nak beli? Layari www.auto2u.my. Jangan lupa, gunakan kod promosi Mekanika 916. Mai pakat beli ramai-ramai. Benda sedap jangan simpan seorang. Kita kongsi beramai-ramai. Yeehaw! Sistem jalan raya ni dia tidak sama pada setiap negara. Ada negara drive belah kiri, ada negara drive belah kanan. Ada negara bawa 40 km sejam pun kena saman. Ada negara tak ada speed limit macam kat Jerman, lebuh raya autobahn. Itu adalah tentang sistem trafik. Tapi pada hari ini kita nak cerita tentang undang-undang. Ya, undang-undang jalan raya yang sebenarnya pelik dan luar biasa. Number 1. Kita mulakan dengan negara jiran kita di Thailand. Kalau anda nak tahu di Thailand, kalau bawa kereta kena pakai baju. Ya, tak kira lah laki ke perempuan ke, kurus ke, gemuk ke, sadar ke. Kalau bawa kereta, teksi ke, bas ke, tuk-tuk sekalipun mesti pakai baju. Kalau tak pakai, jadi apa? Kalau tak pakai, boleh kena saman. Kena ingat tu, ramai yang tak tahu ni. Tapi betul, kat Thailand ni dia punya panas dia lain macam. Macam mana Tapi nak buat macam mana, dah itu undang-undang. Undang-undang tu kita kena ikut lah. Kalau dia kata undang-undang kena pakai blazer, kena pakai kot, kena ikut juga. Kena hormat undang-undang negara dia. Number 2. Afrika Selatan. Apa yang pelik dekat negara ni? Okey, nisbah pemilikan kereta di Afrika Selatan ni tak tinggi. Dia kira-kira 1:5. Maksudnya 5 orang penduduk baru ada sebuah kereta. Tetapi walaupun nisbah pemilikan kereta ni rendah, dia punya undang-undang trafik dia boleh dikatakan ketat jugalah. Sebagai contoh, kita tengah bawa kereta dekat Cape Town, tiba-tiba lalu binatang. Lalu binatang dekat belakang tu ada dia punya bos dia, pengembala dia. Kalau binatang ni ada penggembala dekat belakang yang menjaga binatang, kita kena beri laluan. Sebabnya kalau kita tak bagi laluan, kalau kita halau juga, itu adalah satu kesalahan dan anda boleh didenda sehingga USD RM500. 2,000 lebih tu. Jangan buang duit asal-asal. Number 3. Yang ketiga, negara Jepun. Jepun ni kita tahulah, rakyat dia memang sangat berdisiplin. Baik di rumah, baik kat luar, naik public transport, semua beratur, berbaris, elok je. Begitu juga halnya apabila memandu. Di Jepun, banyak peraturan dia memang sangat ketat. Tetapi, ada peraturan dia yang agak aneh bunyinya. Tahu tak apa dia? Kalau tengah memandu, kita tak boleh simbah air kepada pejalan kaki. Macam mana pula tu? Buka tingkap, curah air? Bukan. Contohnya kita nampak lopak air, ada pejalan kaki. Kita tak boleh langgar lopak air tu dan menyebabkan pejalan kaki tu basah. Itu juga merupakan satu kesalahan. Dan tahukah anda, undang-undang ni dia punya penguasaan dia menjadi lebih ketat pada sekitar bulan Jun Julai. Sebab masa tu angin monsun kuat, musim hujan banyak. Cuba buat kat Malaysia macam ni. Bagus kan? Nak-nak lagi time hujan, kita berhenti dekat bawah jambatan kan, naik motor berhenti bawah jambatan, yang lalu naik kereta tu janganlah laju-laju langgar lopak air. Peraturan kedua di Jepun. Okey, kat Jepun kalau nak minum minuman keras, dia tidak ada halangan umur ke, jantina ke, tak ada. Cumanya kalau minum automatik tak boleh memandu. Kita boleh minum
tapi duduk dekat belakang, dekat pemandu. Yang driver tu tak boleh minum langsung. Tak kira lah dia mabuk ke tak mabuk, tapi kalau minum memang kantoi, memang kena saman, dan hukuman dia sangatlah berat. Number 4. Di Filipina, dia ada larangan memandu mengikut nombor plate. Macam mana tu? Setiap kereta kan dia ada nombor plate. Jadi, untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas di Bandar Manila, kerajaan Filipina tahu dia buat macam ni. Dia asingkan kereta yang boleh masuk ke dalam bandar dan kereta yang tak boleh masuk. Contohnya, kereta kita plate dia angka genap. Jadi, angka genap ni dia boleh masuk mungkin Isnin, Selasa, Rabu saja. Okey, kalau kereta kita angka ganjil, dia cuma boleh masuk contohnya Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Begitulah. Itu cara dia untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Sebenarnya, dah ada banyak bandar-bandar besar dalam dunia ni, dia praktikkan undang-undang macam ni. Contohnya lagi satu tu, dekat Paris. Paris pun sama. Dulu saya tahulah, saya bawa taksi kat sana. Number 5. Yang kelima, Amerika Syarikat. Kita tahulah sebuah negara yang besar, yang demokratik. Tetapi Amerika ni sebenarnya walaupun dia negara, sebenarnya setiap negeri itu menjalankan undang-undang negeri yang berbeza. Sebab tu kalau kita tengok cerita-cerita US kan, ada negeri yang boleh bawa pistol, ada negeri tak boleh bawa pistol, ada negeri boleh bawa ganja, ada negeri tak boleh. Begitu juga peraturan jalan raya mereka. Contohnya di negeri Montana, kita boleh bawa binatang dalam truk belakang. Contohnya nak bawa kuda ke, dinosaur ke, gajah ke kan. Boleh bawa, tetapi mesti ada penunggu gua juga. Pengembala dekat belakang tu. Kalau tak ada orang yang tolong temankan binatang tu, itu dah dikira sebagai satu kesalahan jalan raya. Nombor 2, di Alabama, kalau kita memandu sambil tutup muka, itu juga merupakan satu kesalahan. Mungkin kalau pakai topeng kot, itu memang menjadi kesalahan di Alabama. Yang ketiga, di New Jersey, kalau kita nak memotong kenderaan, kita wajib membunyikan horn. Ya tuan-tuan, bunyinya macam pelik. Kita kena tekan horn kalau nak memotong. Kalau tak tekan, itu adalah satu kesalahan. Bayangkan kalau dia buat kat Malaysia macam ni kan. Mau ramai yang bergaduh kat highway ni. Number 6. Yang keenam, di Rusia, kalau kita memandu kereta yang kotor, tak kiralah sama ada kotor belah dalam ke, kotor belah luar ke, kita boleh didenda sehingga USD 55. Pelik ke? Tak juga, sebab asalnya undang-undang ni dicipta untuk memastikan setiap kereta tu boleh dicam nombor plate dia. Kalau anda nak tahu, dekat negara yang bersaji apa semua ni, bila dia ada snow atas jalan dan snow tu mencair, dia mecik dekat badan kereta, memang kereta tu akan nampak sangat kotor dan mungkin plate tu dia susah nak baca. So polis Rusia ni dia marah lah. Tapi ada satu masalah lain dekat Rusia ni sebenarnya. Kat sana kita tak boleh simply nak basuh kereta tepi jalan ke, guna air bukit, tak boleh. Basuh kereta cuma boleh di rumah sendiri atau juga di car wash. Tempat lain tak boleh. Pun susah juga. Number 7. Di Jerman, sebuah negara yang berteknologi tinggi di Eropah. Kenal tak Autobahn? Tak tahu? Tak tahu? Google Autobahn. Autobahn ni adalah lebuh raya yang setengah section tu tak ada speed limit langsung. Rembatlah 18 ke 68, 78 boleh. Dan tahu tak apa undang-undang yang tegas di sini? Kita tidak boleh sewenang-wenangnya memberhentikan kereta di bahu jalan kecuali kecemasan. Itu saja. Kalau nak berhenti, isap rokok dulu semua, tak boleh. Dan katakanlah kita bawa kereta, minyak habis. Terpaksa berhentilah kan? Okey, bila minyak habis ni dia tidak dianggap sebagai kecemasan. Dia dianggap sebagai kelalaian dan itu boleh menyebabkan anda didenda atau disaman. Padan muka, kedekut sangat. Number 8. Di Sepanyol, ada satu undang-undang yang pelik untuk orang yang menggunakan cermin mata. Ya, cermin mata. Kalau anda seorang yang pakai cermin mata, bila memandu, pastikan ada cermin mata spare dalam kereta. Kalau tak ada, ia merupakan kesalahan. Pelik. Lagi makin pelik ni. Okey, tapi sebab apa? Sebabnya, logik dia macam ni. Kalau orang pakai spare, dia nak pastikan orang tu tak lupa, tak tinggal, tak rosak. Kalau berlakunya benda-benda macam tu, ada spek simpanan dalam kereta. Tapi katanya juga ini kalau kita jumpa polis ke penguasa ke, dia ada macam budi bicara lah. Cikgu, tolong saya spek terlupa bawa tadi, skandal habis. Macam tu lah lebih kurang. Number 9.
Di France, kat Perancis ni kalau kita memandu, kita diwajibkan membawa kit ujian pernafasan alkohol sendiri. Mesti kena ada dalam kereta. Sebab bila polis buat roadblock, JPJ tahan, kita boleh test ujian alkohol tu sendiri. Sebab apa? Sebab kerajaan Perancis ni dia nak kurangkan bajet untuk beli benda-benda tak faedah ni untuk orang mabuk ni. Tetapi pada hujung 2019, undang-undang ni telah dibatalkan. Okey, selamatlah sikit kalau kita nak drive dekat France. Hui, kena bawa test kit sendiri. Cuba bayangkan kalau dia kata, kau kena bawa gari sendiri lah. Kalau buat salah, gari sendiri. Ui, payah juga macam tu Number 10. Cyprus, sebuah negara kecil di kepulauan Mediterranean. Kereta tak banyak dekat sini. Cumanya dia ada satu undang-undang pelik. Tahu apa dia? Waktu memandu, kita diwajibkan pegang dua tangan macam ni kat steering. Tak boleh pegang sebelah. Macam ni ke? Tak boleh. Kena pegang dua-dua. Kalau tak pegang, menjadi satu kesalahan. Dan waktu memandu juga, dilarang sama sekali makan dan minum. Tak boleh makan, tak boleh minum langsung. Sebab apa? Walaupun kereta dia tak banyak, negara dia kecil, kat sini kadar kemalangan dia sangat tinggi di kalangan negara Eropah. Okey, itulah tadi 10 undang-undang pelik, luar biasa dan aneh di luar negara. Sebab itu bila kita melancong, contohnya kita nak pergi luar negara ni, kita kena study negara tu kalau kita nak memandu. Sebab setengah negara ni, undang-undang ni macam yang kami sebut tadi, dia pelik. Kena study dulu, Google dulu, cari maklumat dalam tu. Setengah negara ni, kalau kita potong queue pun, itu merupakan kesalahan yang berat. Ada setengah negara tu, kalau kita bawa motor, kita tak boleh mencilok langsung. Contoh kat traffic light kan, dua kereta tu, kita tak boleh masuk kat tengah. Kita kena tunggu dekat belakang. Itu kena ambil tahu. Best kat Malaysia lagi kan, cilok-cilok boleh, potong queue boleh, masuk sempang tak bagi signal pun boleh, semua pun boleh. Baiklah, itulah saja video kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi. Jangan lupa kepada Jamaluddin, Sudin, Mansur, semua itu, tolonglah subscribe, like dan tekan butang lonceng.